Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang ke-23 ingin membentangkan tugasan video kreatif bagi subjek Perkembangan Falsafah Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar, kod KPF 3012. Nama diberi Nur Ashika binti Ishak, memegang nombor metrik D202010947005. Saya Umi Syairah binti Mak Rajab, nombor kad metrik D202010947006. Saya Mutaira binti Jaafar yang memegang nombor metrik D202010947007. Nama diberi Ainul Mardiah binti Johari, memegang nombor metrik D202010947008. Sebelum meneruskan penerangan mengenai pengenalan tajuk, moleklah jika saya memulakan dengan serangkap pantun. Pergi ke kota bersama teman, kota Melaka tempat pilihan. Adab dan etika jadikan amalan, agar maruah dapat dipertahan. Oleh itu, berdasarkan pantun yang disampaikan tadi, ia amat berkaitan dengan tajuk yang diberikan, iaitu mengenai kod etika profesionalisme keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia. Sedikit pengenalan mengenai kod etika profesionalisme. Kod etika profesionalisme merupakan satu dokumen yang berfungsi sebagai satu panduan etika kepada seluruh profesion di Malaysia. Kod etika ini juga menerangkan cara-cara yang perlu dipraktikkan oleh para pekerja profesional merangkumi adab, akhlak dan moral sama ada di tempat kerja maupun di luar kawasan. Sebagai contoh, dalam kerjaya sebagai seorang guru, kod etika profesionalisme keguruan perlulah dipatuhi bagi memastikan profesion keguruan dapat dijaga dengan baik dan meningkatkan kualiti sebagai seorang guru. Terdapat 7 nilai etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia yang wajib bagi semua guru patuhi dan tidak melanggar etika ini. Melalui tajuk ini juga, kita dapat mengetahui kepentingan Kod Etika Profesionalisme Keguruan KEPK. Peraturan dan perundangan juga telah dilaksanakan bagi memastikan guru-guru mematuhi amalan guru cemerlang. Sebagai penutup tajuk ini, kita juga akan dapat mengenal pasti apakah tujuan dan fungsi peraturan-peraturan pendidikan yang telah dilaksanakan di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk hubung kait kerjaya guru dan amalan kod etika profesionalisme di Malaysia. Guru berperanan mendidik dan membimbing individu demi mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat serta membantu negara untuk mencapai kemajuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa kerjaya sebagai guru berbeza dengan perkhidmatan yang lain. Berkhidmat sebagai guru berhadapan dengan cabaran yang memerlukan tahap profesionalisme yang tinggi untuk menghadapinya. Kod etika profesionalisme keguruan didokumenkan dan diwartakan untuk menjadi rujukan dan panduan kepada warga guru dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah yang benar dan betul. Perkara ini jika dilaksanakan dengan baik dapat mengangkat martabat profesion keguruan dan imej guru dalam kalangan masyarakat serta setanding dengan bidang profesion yang lain. Antara amalan kod etika profesionalisme keguruan adalah: yang pertama, tanggungjawab guru terhadap murid; yang kedua, tanggungjawab guru terhadap ibu bapa; yang ketiga, tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan; dan yang terakhir adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Antara tanggungjawab guru terhadap murid adalah guru mestilah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal peribadi. Seterusnya, bersikap adil terhadap murid tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama. Selain itu, menunjukkan satu cara pakaian
tertuturan dan tingkah laku yang dapat memberi contoh yang baik kepada murid. Antara tanggungjawab guru terhadap ibu bapa adalah menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Selain itu, berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. Akhir sekali, tidak membocorkan maklumat yang diberikan oleh ibu bapa tentang keadaan rumah tangga atau tentang anak mereka kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya. Antara tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan pula adalah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan murid atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah guru. Selain itu, tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru. Seterusnya, sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru menceburi profesion keguruan. Akhir sekali, sentiasa mengawasi diri daripada tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan. Antara tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara adalah mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat, negara atau bertentangan dengan rukun negara. Selain itu, memupuk dalam diri murid dengan sikap dan nilai yang boleh membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua, menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. Akhir sekali, berpegang pada tingkah laku yang sopan yang diterima masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik. Pelaksanaan dan cabaran Kod Etika Profesionalisme Keguruan di Malaysia. Pelaksanaan Kod Etika Profesionalisme Keguruan. Pelaksanaan Kod Etika Profesionalisme Keguruan adalah untuk membantu para guru yang profesional mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub supaya menjaga imej baik profesionnya. Selain itu, ia merupakan garis panduan yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan kepada aspek yang berkaitan dengan peraturan, peranan nilai serta tingkah laku profesional. Cabaran dalam Kod Etika Profesionalisme Keguruan. Yang pertama, tanggungjawab kepada ibu bapa. Guru hendaklah berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama bersama ibu bapa. Yang kedua, tanggungjawab kepada pelajar. Guru mestilah bersikap adil terhadap murid tanpa mengira bangsa, agama, emosi, fizikal, mental dan latar belakang. Yang ketiga, tanggungjawab kepada rakan profesion dan rakan sejawat. Guru perlulah sentiasa mengawasi dirinya supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan. Yang keempat, tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Guru hendaklah memberikan sumbangan untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan, kecendekiawanan masyarakat. Seterusnya adalah cabaran guru dalam prinsip etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara prinsip etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia adalah: yang pertama, niat yang betul; yang kedua, perlakuan yang baik; yang ketiga, penggerak ke arah pembaikan; yang keempat, memperkuatakan apa yang dikatakan; dan yang terakhir, disiplin dan beradab. Niat yang betul ialah guru mestilah melaksanakan tugas dengan amanah dan mengikut tuntutan agama dan selaras dengan nilai yang dicadangkan. Perlakuan yang baik adalah guru mestilah menjalankan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti. Penggerak ke arah pembaikan pula adalah guru hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, progresif dan maju. Manakala dalam memperkuatakan apa yang dikatakan ialah guru hendaklah menjalankan amanah untuk mendidik anak-anak bangsa. Akhirnya, disiplin dan beradab. Cabarannya adalah guru mestilah menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada murid.
Subtopik yang ketiga adalah pelaksanaan peraturan dan undang-undang pendidikan dalam amalan pendidikan di Malaysia. Terdapat peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Apakah yang dimaksudkan dengan peraturan pendidikan? Yang pertama adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan. Yang kedua adalah satu bentuk kawalan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin kesejahteraan hidup. Bagaimana pula dengan perundangan pendidikan? Yang pertama adalah semua peraturan yang berkaitan tingkah laku yang dibentuk mengikut autoriti atau adat sesuatu kaum. Yang kedua adalah undang-undang yang telah digubal oleh sesebuah badan penggubalan undang-undang yang bertujuan melindungi hak individu dan kebebasan tertentu. Sebagai rumusan, peraturan merupakan syarat yang perlu dipatuhi oleh sesebuah organisasi bagi mengelakkan berlaku masalah. Manakala perundangan adalah undang-undang yang digubal bagi memelihara hak individu tertentu. Ayo kita perhatikan perbandingan peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Terdapat 6 persamaan antara peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Yang pertama, kedua-duanya merupakan dokumen bertulis. Yang kedua, sebagai panduan dalam kehidupan. Yang ketiga, menjadi panduan sekiranya berlaku masalah. Yang keempat, peraturan telah disahkan sebelum digunakan. Yang kelima, kaedah pembuatan hukuman adalah sama. Dan yang terakhir adalah memastikan pendidikan Malaysia terus berkembang. Terdapat juga perbezaan di antara peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan dari faktor tujuan, kepentingan, contoh, maksud, kesan dan pendidikan guru. Yang pertama, dari sudut tujuan. Peraturan pendidikan bertujuan untuk mendisiplinkan individu serta amanah dalam pekerjaan. Manakala perundangan pendidikan bertujuan untuk menjaga hak individu. Yang kedua, dari sudut kepentingan, peraturan pendidikan penting bagi mewujudkan sistem tadbir urus yang cekap dan berkualiti, manakala perundangan pendidikan supaya tiada yang melampau dalam bidang kuasa. Sebagai contoh untuk peraturan pendidikan ialah Perintah Am Peraturan 4 Bab D. Manakala contoh bagi perundangan pendidikan ialah Akta Pendidikan 1996. Perbezaan dari sudut maksud pula adalah peraturan pendidikan lebih kepada menjaga sistem pendidikan supaya sentiasa dapat menghasilkan insan yang dihasratkan. Manakala perundangan pendidikan adalah undang-undang yang digubal untuk memastikan guru-guru serta pegawai pendidikan menjalankan tugas dengan betul dan tidak menyalahgunakan kuasa. Dari sudut kesan pula, kesan peraturan pendidikan ialah mewujudkan sekolah yang selamat, manakala kesan perundangan pendidikan ialah menjamin keselamatan pendidik dan pelajar. Dan yang terakhir sekali, perbezaan dari sudut pendidikan guru. Peraturan pendidikan bagi memastikan guru mengambil tindakan yang sewajarnya, manakala perundangan pendidikan telah mengehadkan dan menyediakan garis panduan kepada guru dalam memberi hukuman. Seterusnya adalah peraturan pendidikan, iaitu pematuhan guru sebagai penjawat awam. Terdapat 4 perkara yang perlu dipatuhi oleh seorang guru sebagai penjawat awam. Yang pertama adalah Pekeliling Ikhtisas dan Kementerian. Pekeliling Ikhtisas dan Kementerian adalah warta kerajaan yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa. Ia merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan perkhidmatan. Ia juga merupakan punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh guru-guru. Sebagai contoh, SPI bilangan 4 1975 iaitu nyanyian lagu kebangsaan dan kod.
adalah Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 merupakan satu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ia dikenali juga Akta 550 sebagai rujukan dalam melaksanakan tanggungjawab warga pendidik agar sentiasa berada di landasan yang betul. Peraturan yang seterusnya adalah Perintah Awam Bab D. Peraturan-peraturan pegawai awam iaitu kelakuan dan tata tertib yang mencakupi kewajipan pegawai awam mematuhi peraturan, kawalan dan pengawasan tata tertib. Ia juga disenaraikan kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur tata tertib yang boleh disabitkan dengan hukuman tata tertib dan penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam. Sebagai contoh, seseorang pegawai tidak boleh untuk memburukkan nama perkhidmatan awam, melakukan gangguan seksual, hutang yang serius dan melakukan pekerjaan luar. Peraturan pendidikan yang terakhir sekali ialah Undang-Undang Sivil dan Syariah. Undang-Undang Sivil merupakan sekumpulan undang-undang yang mengawal hak dan tanggungan liabiliti sivil antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan masyarakat dengan individu. Sebagai contoh, hak asasi kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-undang jenayah juga berfungsi untuk mengawal kesalahan yang dilakukan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, sekiranya seseorang mencuri, maka undang-undang jenayah yang akan digunakan untuk mengawal atau mengurusi pencuri. Seterusnya, saya akan membentangkan tujuan dan fungsi peraturan-peraturan pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia. Tujuan pendidikan dilaksanakan adalah untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara. Selain daripada itu, tujuan pendidikan juga adalah untuk membangunkan manusia berdasarkan fitrah dan melahirkan keharmonian diri. Keharmonian fitrah ini akan membangunkan kehidupan dan mendokong serta menjunjung prinsip keadilan dan kebenaran. Tujuan pendidikan juga merupakan satu proses bagi mengembangkan potensi individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Seterusnya, tujuan peraturan pendidikan di Malaysia terbahagi kepada 3 elemen. Elemen yang pertama merupakan pencegahan, yang kedua peringatan, yang ketiga pengajaran. Pencegahan dengan cara mencegah guru-guru atau pegawai pendidikan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memburukkan imej institusi pendidikan dan penyalahgunaan kuasa. Mengelakkan dari berlakunya amalan-amalan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, contoh melalui surat berkeliling, memo pemberitahuan dan papan tanda amaran. Elemen yang kedua merupakan peringatan. Peringatan dengan cara memastikan guru-guru serta pegawai pendidikan sentiasa menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan. Memberi peringatan kepada guru-guru serta pegawai pendidikan terhadap akibat dan hukuman sekiranya tidak mematuhi peraturan. Mengingatkan guru-guru serta pegawai pendidikan agar sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Contohnya, melalui amalan lisan atau bertulis dan surat tunjuk sebab. Elemen yang ketiga merupakan pengajaran. Pengajaran dengan cara memberikan pengajaran kepada guru-guru serta pegawai pendidikan melalui kes-kes yang lepas serta hukuman yang dikenakan untuk setiap kesalahan yang dilakukan. Tindakan yang dikenakan untuk dijadikan iktibar dan panduan kepada pegawai yang terlibat dan pihak-pihak lain agar perkara yang sama tidak berulang. Contohnya, mengenakan hukuman diturunkan pangkat dan ditukar tempat kerja. Kesimpulannya, peraturan pendidikan dibentuk adalah untuk memastikan pendidikan di Malaysia berkembang maju yang dapat menandingi pendidikan di negara-negara lain sesuai dengan hasrat negara. Sebagai kesimpulan tajuk ini, falsafah pendidikan guru telah menyatakan ciri-ciri guru yang dihasratkan oleh Malaysia iaitu berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, berdisiplin dan sebagainya. Ciri-ciri tersebut
adalah bagi memenuhi standard guru Malaysia yang bertaraf dunia. Oleh itu, kod etika ini bukanlah satu perkara yang membebankan para guru, malah ia hanyalah sebagai satu kayu ukur untuk membina kepribadian yang tinggi dan jati diri serta tingkah laku sebagai penjawat awam. Peraturan-peraturan dan undang-undang pendidikan yang dibentuk sudah jelas dapat membantu guru-guru untuk menjadi ikon guru cemerlang. Sekian, terima kasih.